أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita antara Maghrib dan Isya, dan kita akan mulakan dengan qiraah Ummul Kitab, kita juga hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ini buat almarhum Tuan Haji Fazil, mengingatkan saya pada 26 September 2021, hampir 2 tahun lepas, beliau kali pertama hubungi saya dan menjemput untuk berkuliah di sini. 22 September pihak Jabatan Agama Islam Selangor mula membenarkan semula kuliah secara bersemuka, dan beliau hubungi saya pada 26 September. Seorang yang subhanallah banyak berjasa di dalam memastikan perjalanan aktiviti-aktiviti keagamaan khususnya di masjid ini sentiasa berjalan dengan baik dan lancar. Seingat saya sepanjang 2 tahun, sebenarnya saya dah mula kuliah di masjid ini pada tahun 2011 ketika TV3 buat program halaqah di masjid ini 2011. Tapi lepas tu AJK Masjid tak jemput-jemput dah. 10 tahun lepas pada tu baru AJK Masjid jemput balik semula 2021 menerusi Tuan Haji Fazil. Dan seingat saya lah, setiap kali kuliah kalau maghrib dia akan duduk dekat area sinilah, tak lepas daripada tiang ni, kawasan sinilah saja dia akan berada. Setiap kali lepas isyak dia mesti akan tunggu dekat belakang, dan dia akan ajak bersungguh-sungguh untuk, bukan saya saja rasanya lah, semua penceramah lain ajak untuk jamah kuih 1-2 potong ataupun minum. Kita yang banyak mengelak sebenarnya sebab nak balik awal, tapi beliau sangat-sangat bersungguh untuk mengajak. Mudah-mudahan kita sentiasa mengambil i'tibar di atas apa juga jariyah dan juga amal yang telah pun beliau almarhum dahulukan. Nak ziarah hari itu tapi dimaklumkan dalam grup bahawa beliau tidak dapat menerima tetamu dengan jumlah yang besar ataupun kerap, jadi kita berdoa daripada jauh sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syurga buatnya, amin. Kita sama-samalah buka majlis ini dan juga menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada almarhum Syekhun Lillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mari sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memurniakan kepada kita nikmat kelebihan dalam kita melaksanakan segala aktiviti dan keperluan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang hampir dirinya itu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa menjadikan hati kita dekat dengan surau, masjid dan rumah Allah, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahihnya bahawa di antara satu
daripada 7 golongan yang akan diberikan naungan serta keselesaan di padang mahsyar di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dan perlindungan dari Allah, ialah rajulun ta'allaqa qalbahu bil masjid, lelaki yang hatinya itu terpaut dan terikat dengan masjid. Bukanlah tidak memasukkan sekali wanita di sini, tapi nak menunjukkan bahawa keutamaan dan keperluan lebih kepada orang lelaki untuk sentiasa merasakan dirinya itu terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat datang ke masjid, dia akan rasakan sebagai satu benda yang dia terkilan, ataupun dia rasa macam sesal kerana tak dapat walaupun dia diberikan peluang. Kita banyak rasa terkilan tak dapat rasa makanan tu, kita rasa terkilan tak dapat pergi ke satu-satu tempat, rasa terkilan sebab tak dapat jumpa orang yang kita nak jumpa. Kita juga perlu ada rasa, wujudkan dalam hati kita rasa sedemikian apabila kita terlepas peluang untuk berada dan hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah maghrib kita pada malam ini seperti biasa kita akan terus santuni dan perhatikan berkaitan pengajian kita, iaitu pendidikan kekeluargaan menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di antara langkah-langkah dan garis pandu yang telah pun diberikan di dalam Islam untuk kita menjadi seorang bapa ataupun ibu, malah menjadi seorang anak yang berperanan, bukan sekadar mentaati kedua ibu bapa ataupun menjaga, mendidik dan memelihara anak-anaknya. Kita juga mahukan apa yang kita buat itu berselari dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak cara, saya mulakan dengan yang pertama, bagi memastikan tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak ini dia berlangsung terus, iaitu ikhtiyaruz zawjatis salihah wazzawjis salih. Menjadi tanggungjawab kepada ibu dan bapa untuk menjaga dan memelihara masa depan anaknya, iaitu apabila tiba masanya untuk dia memilih dan menentukan ataupun terlibat sama di dalam pemilihan jodoh suami yang baik untuk anak perempuannya ataupun isteri yang baik untuk anak lelakinya. Kita merasakan bahawa kadang-kadang anak kita zaman sekarang akan menyatakan bahawa tak apa, biar Along cari sendiri, Angah pandailah nanti cari sendiri, biar Kak Long cari sendirilah, tak payah mak dan ayah susah-susah nak pilih yang mana pasangan untuk jadikan sebagai jodoh dan sebagainya. Benar, anak-anak ini mempunyai kemampuan malah kekananan untuk mengurus sendiri, namun perhatikan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala anak perempuannya iaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasangkan dan dikahwinkan dengan sepupunya iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dinyata dan direkodkan dalam hadis sahih bahawa ada pada waktu malam Nabi SAW pergi ke rumah anaknya dan menantunya ini, lalu diketuk pintu dan diberikan salam waktu malam selepas tengah malam. Lantas dibuka pintu itu oleh Sayyidina Ali dan menjawab salam baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalan pertama Nabi selaku bapa mertua kepada menantu lelakinya itu ialah, ala tusalliyani, kamu berdua dah solat malam ke belum? Kamu berdua telah mula menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail? Jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anfusuna biyadillah, nyawa kami ini, diri kami ini yang menguasainya ialah Allah. Sekiranya Allah nak kejutkan dan bangkitkan kami pada waktu malam,
maka tak perlulah ayahanda iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah untuk datang kejutkan kami dan ingatkan tentang qiyamul lail. Kalau Allah nak kejutkan kami, pasti Allah akan bangkitkan kami. Subhanallah, dalam hadis ini menunjukkan betapa benar ibu dan ayah tidak mencampuri urusan keluarga anak-anaknya yang telah berumah tangga dan dewasa, tetapi pada perkara-perkara ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau juga ibadah-ibadah yang menjadi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajipan bagi ibu dan ayah, bukan sekadar untuk suruh dan pastikan. Kita juga perlu untuk biasakan diri supaya mudah untuk kita sampaikan dan kita peringatkan kepada anak-anak. Walaupun telah berumah tangga begitu sekalipun, Nabi melakukan yang sedemikian menunjukkan betapa besarnya tugasan ibu dan ayah. Biar berapa sekalipun umur anak itu 50-60 tahun, dia tetap merupakan anak pada ibu dan ayahnya kalau kedua-duanya itu masih ada, dan dia bertanggungjawab untuk mentaati kedua ibu bapanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah yang Nabi merdekakan. Nabi ambil untuk duduk di rumah Nabi. Nabi jadikan dia sebagai anak angkat. Dalam ribuan sahabat Nabi, satu-satunya nama sahabat Nabi yang jelas disebutkan dan dinyatakan dalam Al-Quranul Karim ialah seorang inilah, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sila rujuk dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-37. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan yang lain-lain tidak dinyatakan secara spesifik dalam Al-Quran kecuali Zaid bin Harithah. Sayangnya Nabi kepada Zaid, anak angkatnya itu, tak ada beza dengan Nabi menyayangi dan mencintai anak-anak kandungnya, sehingga kan orang-orang Quraisy Makkah melontarkan fitnah bahawa Zaid ini bukan bin Harithah, Zaid ini bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka melihat tak mungkin ada mana-mana bapa boleh menyayangi anak yang bukan anak kandungnya sama sebiji, tak ada beza dengan cara dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Zaid dewasa, anak angkatnya ini dipastikan jodohnya itu daripada kalangan yang hebat. Lantas Nabi menjodohkan Zaid bin Harithah dengan seorang wanita yang rupawan, bangsawan, hartawan, kedudukan ternama, keluarga yang hebat namanya di Makkah, iaitu Zainab binti Jahshin. Namun Allah mentakdirkan Zaid bin Harithah, anak kepada bekas kedua-duanya ibu dan ayahnya itu hamba abdi, berkahwin dengan wanita hartawan dan keturunan yang hebat di Makkah. Allah takdirkan perkahwinan mereka, jodohnya tidak lama. Dan kemudian Zainab yang dah biasa dengan kehidupan berada di aras yang atas, apabila berkahwin dengan Zaid bin Harithah, maka dia merasakan bahawa kedudukannya itu tidak sama seperti mana dia dijaga, dibelai, dididik, dibesarkan oleh keluarganya yang mempunyai kedudukan yang tinggi di Makkah. Ada konflik di situ. Lantas mereka berpisah. Dan selepas berpisah, Zainab binti Jahshin merasakan kekurangan. Dia merupakan seorang wanita daripada keturunan yang mulia, nama yang hebat, mempunyai kekayaan dan kedudukan yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki sesiapa. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil dan memperisterikan Zainab binti Jahshin
mengangkat semula kedudukan Zainab, social statusnya itu menjadi the first lady, ataupun di kalangan the first ladies Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pemilihan jodoh benar anak-anak boleh pilih, tetapi sunnah mengajarkan kepada kita agar ibu dan ayah juga mengambil berat tentang perkara ini. Bukan masa nak kahwin ataupun baru nak hantar rombongan meminang, tetapi bermula dengan siapa yang anak kita berkawan, bagaimana keadaan suasana persekitarannya, dengan siapa dia biasa rapat dan sebagainya. Pada fikir saya, lebih-lebih lagi dalam situasi zaman sekarang ini, amat penting untuk ibu dan ayah tidak sekadar melepaskan kepada anak-anak sahaja, membuat justifikasi dan pilihan, perlu untuk dididik, diberikan pandangan, diberikan nasihat agar pemilihan jodoh itu adalah bersifat jangka masa panjang ke arah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Satu peringatan dan taujihat kepada mana-mana bapa yang mempunyai anak perempuan, iaitu sekiranya datang kepada kamu, artinya ada rombongan yang meminta, merisik, bertanya kepada anak perempuan kamu, dan yang datang itu adalah lelaki yang baik, punya agama dan juga punya akhlak. Tidak disebut punya harta, tetapi punya akhlak dan punya agama. Fazawwijuhu, maka kahwinkanlah dia. Bagi mereka ayah ataupun ibu yang mempunyai anak lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan titipan nasihat dan juga pesanan menerusi hadisnya, iaitu fadhfar bidzatid din taribat yadak. Manusia memilih, khususnya kalau orang lelaki ini, dengan 4 faktor. Pertama, li jamaliha, kerana cantiknya seorang wanita, lelaki mudah jatuh hati. Kedua, walimaliha, kerana kekayaan dan harta yang dimiliki oleh wanita tadi. Ketiga, li nasabiha, keturunannya, ayahnya siapa, ibunya siapa, menjadikan seseorang mudah untuk jatuh hati. Dan yang keempat, diniha, agamanya. Maka Nabi kata fadhfar bidzatid din, carikanlah untuk anak lelaki kamu ini mereka yang mempunyai ikatan yang kuat dengan agama. Taribat yadak, maka kamu akan tenang, fikiran kamu akan tenang, kerana kamu menjodohkan anak lelaki kamu dengan wanita yang bakal menjadi menantu perempuan kamu, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan ibu bapa kepada anak-anak juga bukan secara fizikal semata-mata, tetapi dinyatakan iaitu ad-du'a lahu, mendoakan sentiasa anak-anaknya. Dan ini adalah merupakan antara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ada banyak antaranya dalam Al-Quran. Rujuk dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan, kurniakanlah untukku di kalangan zuriat yang soleh, anak-anak ataupun zuriat cahaya mata yang baik, yang melaksanakan ibadah dan kesalihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa konsepnya bagi ibu dan ayah tidak hanya selepas solat, tidak juga ketika hanya pada waktu malam, tetapi doa ini, subhanallah, ibu dan ayah ini boleh berdoa untuk anak-anak pada mana-mana keadaan. Dan ini adalah merupakan antara kedudukan yang tinggi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu dan ayah. Lantaran itu, bukan sekali dua Allah pasangkan ibu bapa
dan juga nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia di dalam Al-Quran, agar anak-anak memulangkan ketaatan dan kesyukuran. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kena sentiasa berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra 22. Allah telah tetapkan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Selepas isu akidah, terus tugasan pertama bagi kita adalah berbuat baik pada ibu bapa, bukan mendahulukan orang lain berbanding ibu dan ayah. Kita menyantuni masyarakat, jiran dan sebagainya. Ibu dan ayah kita masih ada, jumlah kita menyantuni masa yang diperuntukkan untuk ibu dan ayah, subhanallah, jauh lebih kurang daripada masa yang diperuntukkan untuk orang lain. Seharusnya dengan ibu dan ayah, biarpun tidak dapat secara fizikal, tetapi dengan teknologi yang ada sekarang ini, kena sentiasa untuk berhubungan dengan ibu dan juga ayah, biar lebih lagi daripada orang lain. Ia tidak memerlukan temu janji, dia tidak memerlukan kena ikut jadual dan sebagainya, kerana kita adalah merupakan anak. Tak mengira kita ini dah berapa umur sekalipun, bagi mereka yang masih hidup, subhanallah, disantuni cara ibu dan ayah masih hidup. Bagi ibu dan ayah yang telah meninggal dunia, maka disantuni dengan berterusan mendoakan kedua ibu bapa agar mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan dan keselesaan di alam sana. Tunjukkan kepada anak-anak kita bahawa kita mendoakan atuknya, kita sentiasa menyebutkan dan mengingat nama opahnya ataupun tok wannya, agar nanti bila sampai pula kepada masa kita, maka mereka akan sentiasa tidak lekang pada bibir mereka itu doa anak-anak kita itu kepada kita. Seterusnya, tarbiyah ataupun pendidikan kita kepada anak-anak untuk menjadikan anak-anak ini sebagai anak yang soleh, iaitulah mengambil berat berkaitan ibadah solat anak-anak. Solat ini di antara essence ataupun nilainya yang besar adalah bila dapat dikerjakan dengan adanya sifat khusyuk. Perkataan khusyuk daripada kalimah khasyi'ah di dalam bahasa Arab, dia membawa makna tunduk dan patuh. Bukanlah khusyuk itu maknanya langsung tak dengar apa-apa bila solat, tetapi artinya tunduk, tekal dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang terbaik adalah biarpun anak kita ini belajar solat dengan ustaz atau ustazah yang kita bayar kepada mereka allowance-nya, ataupun di sekolah-sekolah agama yang dia belajar, kita perlu untuk menjadikan diri kita sebagai guru kepada anak kita untuk membetulkan cara pelaksanaan solat. Dan cara solat yang terbaik adalah solat mengikut tata cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita subhanallah dengan mazhab Syafi'i yang ada memberikan kepada kita panduan yang jelas bagaimana cara solat mengikut kaedah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia menentukan tahap dan juga menyumbang kepada sama ada seseorang itu mudah untuk khusyuk dalam solat, ialah bila dapat solat dengan seperti mana cara Nabi pernah solat. Antaranya bermula dengan niat dan takbir. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita, kalau kita baca kitab-kitab fiqh, bila kita bertakbir itu dia tidak begini. Tangan ini, kedua belah tangan kita itu menghadap ke arah kiblat. Sama ada ianya setentang dengan bahu kita di sini ataupun setentang dengan bahagian telinga kita. Bukan kena telinga, tapi bahagian. Bukan begini, bukan takbir begini, tapi menjadikan kedua telapak tangan kita itu benar-benar menghadap ke arah kiblat.
Cara begini kalau dibuat dengan betul dan dengan bersopan, maka dia membantu ke arah solat yang khusyuk. Mana mungkin seseorang itu akan jadi khusyuk dalam solat kalau sekiranya cara yang dibuat itu tidak sama seperti mana yang mengajarnya, iaitu yang asal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kawat polis dan tentera tidak dianggap sebagai kawat yang sempurna kalau barisan prajurit yang berkawat itu tak sama seperti mana koman yang berada di bahagian hadapan. Seorang murid tidak dipanggil sebagai murid yang berjaya kalau dia tidak mengikut apa yang betul-betul diajar oleh gurunya yang berada di hadapan. Antara itu, setiap satu itu dia ada falsafahnya. Bila kita mengangkat tangan bertakbir pada Allah dalam solat kita, Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, maka kita jadikan bahawa tangan kita telapak ini kesemuanya menghadap ke arah kiblat. Dia tidak begini, tak sikit ataupun angkat sedikit sahaja. Dan bila kita letakkan belakang tangan kita ini ke arah belakang, bermakna segala yang ada itu selain daripada urusan solat kita tinggalkan, kita letakkan di belakang kerana kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kalau kita dapat jadikan mungkin secara berkala, 2 kali sebulan, 2 minggu sekali contohnya, untuk kita review, revise, ulang kaji secara praktikal dengan anak-anak kita di rumah tentang cara bagaimana melaksanakan ibadah solat. Pengalaman saya buat sendiri, maka saya merasakan bahawa ia benar-benar memberi kesan bukan saja pada anak tu, dia bagi kesan pada kita juga, kepada sebagai bapa. Duduk, walaupun anak saya ramai yang dah umur 20-an, saya ajak duduk sebelum solat, maka saya ajak dan juga terangkan, siap tunjuk sekali, minta mereka buat. Pada fikir saya, ia adalah merupakan satu acara bonding yang hebat antara ibu ataupun ayah dengan anak-anak. Selain daripada kita bawa mereka makan kat luar, pergi tengok bola sama-sama, pergi shopping center sama-sama, riding sama-sama, antaranya adalah mengajarkan mereka cara solat yang betul berdasarkan kaedah solat cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sekaligus solat ini melambangkan 2 perkara, iaitu pertamanya rasa ikatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya ibadah yang benar dan khusyuk kepada Allah. Dia menjauhkan kita daripada sebarang sembahan yang lain ataupun sebarang ciri-ciri dan elemen-elemen syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk dalam surah Ibrahim, lihat pada ayat yang ke-35. Antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kalau kita lihat dalam Quran pun antara surah yang banyak mengandungi doa-doa yang boleh kita hafal dan kita amal adalah surah Ibrahim. Pada ayat yang ke-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhannya, Rabbi'j'al, wahai Tuhan, jadikanlah hadzal balada amina, tanah ini, bumi ini aman, damai dan harmoni, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan lindungilah diriku ya Allah, lindungilah bani, artinya keturunanku, zuriatku, anak-anakku daripada menyembah berhala-berhala. Biar sembahan itu hanya khusus satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya solat ini juga kerana dialah antara benda yang mula-mula sekali akan ditanya. Anak kita bila peperiksaan ada banyak soalan akan ditanya, tapi soalan yang asas dalam konteks peperiksaan, kertas peperiksaan, sekitar 7 tahun saya bertugas sebagai pegawai yang membina soalan dan kertas soalan di lembaga peperiksaan, daripada peringkat bawah sampai ke kertas peperiksaan SPM. Di antara kaedah yang kita guna dalam pentaksiran adalah biar soalan itu objektif, subjektif, open-ended, MCQ, multi choice question dan sebagainya,
Soalan yang paling pertama sekali dalam mana-mana subjek, dia adalah soalan yang termudah bagi mata pelajaran tersebut, kerana dia nak bermula dengan yang paling mudah agar murid yang cemerlang, murid yang sederhana, murid yang mungkin agak lemah, tiga kategori ini semuanya mempunyai kemampuan dan peluang yang sama untuk menjawab dan mendapat markah daripada soalan itu. Jadi soalan pertama ini kebiasaannya ianya basic, benda yang dianggap mana-mana level murid sekalipun boleh untuk menjawab dan berpeluang untuk dapat markah. Dia tak boleh start dengan markah kosong. Dia tak boleh start dengan soalan level dewa tinggi-tinggi sangat, tak boleh jawab. Kerana itu Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salatu." Perkara yang asas, yang pertama yang akan ditanya di hari akhirat nanti adalah as-salah, sembahyang itu sendiri. Kalau sembahyang itu boleh jawab, yang lain confirm boleh jawab. Kalau yang soalan pertama yang paling asas, yang sepatutnya peluang semua orang boleh buat, tak boleh lepas, tak boleh jawab, maka manakan pula dia nak menjawab soalan kedua, ke-30, ke-50 dan sebagainya. Lantaran itu, mulakanlah dengan ibadah solat. Mudah-mudahan anak-anak kita ini depan mata kita, di belakang mata kita, semasa kita ada, semasa kita tiada, anak-anak kita akan memberikan hadiah yang paling bernilai kepada kita, iaitu dia menjaga dan memelihara ibadah solatnya. Yang seterusnya, kaedah tarbiyah, pendidikan anak-anak menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu daripada kecil lagi adamu ikhafatus sabi bil-zalami wa bil-jinni wal-harami, iaitu elakkan untuk kita didik anak-anak dengan cara menakut-nakutkan anak kita daripada kecil lagi. Elakkan menjadikan dia taat kepada kita kerana benda yang kita takutkan kepada dia. Sama ada takut itu takut kepada kegelapan, tutup lampu, ataupun takut duduk seorang-seorang, takut kepada benda-benda yang halus yang tidak nampak. Artinya ketakutan itu kepada anak biarlah dibawa hanya untuk mentakuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita kalau takut satu benda, kita akan jauh daripada benda itu. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang itu lebih mendekati Allah. Kalau kita perhatikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, tulisan Dr. Abdullah Nasih Alwan, dia nyatakan bahawa antara kaedah dalam pendidikan anak-anak di dalam Islam adalah diasingkan anak-anak itu apabila anak tu buat perangai. Anak yang kecil ada caranya, anak yang dah besar juga ada caranya. Artinya kita bawa anak kita yang kecil ke rumah orang, dia buat perangai, dia ambil mainan anak orang, dia usik TV, dia hempas remote rumah anak orang, rumah orang tu, dia lasak dan sebagainya. Apa yang kita buat? Kita tidak pukul anak kita itu. Kita ambil dan kita bawa dan kita asingkan dia. Biasa kita lihat di dalam sitcom, drama-drama luar di barat dan sebagainya, mereka menggunakan istilah pada anak, you are grounded. Anak tu buat salah, you are grounded, go to your room. Seminggu, 2 minggu duduk kat rumah, kat bilik, tak keluar-keluar. Kita pun kadang-kadang nak takutkan anak, dah tak boleh dengar sangat cakap kita, tarik dia masuk dalam bilik, tutup lampu, kunci dia luar, hantu-hantu. Akhirnya anak tu takut pada hantu, dia tak takut pun pada benda yang lain. Ditarik keluar itu, diasingkan daripada orang lain, maka ketika itu time untuk kita bonding dengan anak-anak. Dah tenang, dah okey, jangan biarkan anak tu dipulaukan, bawa balik semula, campur balik semula dengan masyarakat.
Sama ada kita minat dengan sukan hoki, sama ada hoki padang ataupun hoki ice hoki itu, semua pemain yang main dengan hoki padang, hoki ice ni adalah semua talented professional players. Tapi bila dia melakukan kesalahan, apa yang umpire ataupun referee buat? Dia akan berikan kad kepada pemain tadi yang mengasari pemain lawan. Dia tarik, duduk dekat bangsal luar. Duduk berapa lama, terpulang. Ada 3 minit, ada 5 minit. Lepas habis tempoh 5 minit itu, dibenarkan pemain tadi untuk masuk balik dan main balik. Tujuannya apa? Untuk memberikan ketenangan, biar dia cool down. Sebab dia adalah pemain, fungsinya bermain, tapi kerana dia melampaui batas, dia mengasari orang lain, maka dia letakkan ke tepi, bagi dia tenang. Dah tenang tu, masukkan dia balik semula. Begitulah juga Dr. Abdullah Nasih Alwan bagi tahu, sebenarnya konsep grounded ini ataupun ground anak, dia bukan ciptaan barat, tetapi dia adalah merupakan kaedah yang diajar awal di dalam Islam. Cuma orang Islam yang tak pakai. Kita banyak tengok orang barat buat, tapi cara yang orang barat buat tidaklah seperti mana cara yang sepatutnya. Kerana grounded ini hanyalah mengasingkan anak dalam tempoh yang sekejap, bukannya kita menjadikan anak kita langsung tak boleh buat apa-apa. Dia pecahkan pinggan ataupun cawan dekat dapur, kita tak benarkan dia keluar rumah, tak bagi dia naik basikal, tak bagi dia tengok TV, tak bagi handphone pada dia. Satu kesalahan, kadang-kadang sedar ataupun tidak, 4 hukuman kita bagi pada dia. Marah punya pasal. Sedangkan apabila dia melakukan kesalahan itu di dapur, dia bersihkan dan sebagainya, dia tidak harus dihukum ketika di ruang tamu ataupun di bilik dia, apatah lagi bila berada di luar. Sebab itulah sebagai suami, subhanallah, antara yang Nabi SAW pesan kepada kita untuk menunjukkan yang kita ini benar-benar menjaga maruah orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Contohnya menjaga maruah isteri. Antara yang Nabi pesan kepada suami yang tak boleh buat adalah, selain daripada wala tadribal wajh, jangan kamu suami, jangan kamu pukul isteri kamu itu di bahagian muka. Bahagian muka ini termasuklah kepala, telinga, mata, mulut, gigi, semuanya. Marah macam mana pun, suami ini, para ulama bersepakat menyatakan memukul, bagilah apa nama sekalipun, isteri ini di bahagian muka, kepala ini, hukumnya haram. Kerana ini termasuk semua benda-benda, organ dan dira yang kognitif, yang tak ada nilainya kalau sekiranya dia rosak. Dan selepas itu Nabi sebut, selain daripada jangan pukul bahagian muka, bahagian lain pun tak boleh sebenarnya, tapi ini paling kritikal. Nabi sebut wala tahjur illa fil baiti. Kalau kamu nak merajuk sangat pun dengan orang rumah, kalau kamu rasa marah sangat pun dengan orang rumah, tak nak cakap, tak nak bersembang, dia cakap apa pun kita tak nak jawab, silent treatment dan sebagainya, boleh sebagai manusia. Tapi Nabi kata jangan kamu larikan diri ataupun asingkan diri kamu ataupun pulaukan isteri kamu itu di luar daripada rumah. Dalam rumah okey, dalam rumah kerana hanya kita dengan orang rumah saja yang tahu, kita ini berselisih faham. Tapi kalau kita dengan orang rumah kita di luar, depan orang, depan jiran, ketika itu apa juga perbalahan dan juga salah faham kita dengan isteri, kita kena jaga air muka isteri kita, jaga maruah isteri kita. Kita tidak memberikan komen-komen yang cynical kepada dia di depan orang. Kita tidak menyindir marah dia dengan orang lain, apatah lagi depan mak ayah kita atau mak ayah dia sendiri. Kerana apa? Kita tunjukkan pada orang yang tak ada apa-apa, memang kamcing, memang rapat. Di dalam rumah ada masa-masanya ada silent treatment, merajuk, marah dan sebagainya. Biarlah ia stay dalam rumah sahaja.
tidak dibawa keluar. Kerana Islam ini di antara satu daripada ciri besar yang orang Islam, malah orang bukan Islam sendiri boleh terima dan mengakui adalah prinsip dalam Islam himayatu muru'atil insan. Artinya himayah, memelihara, muru'ah bahasa Arab, maruah dalam bahasa Melayu, al-insan manusia. Sama ada ianya pujian ataupun ia adalah merupakan satu sindiran ataupun hukuman, maruah manusia itu perlu dijaga. Insan ini dia ada harga diri, dia ada air muka, dia ada maruah dia. Antaran itu dengan isteri tak boleh kita buat lebih kurang. Bila kita berada di tempat umum, majlis kenduri, kendara dan sebagainya, kita nak tunjukkan pada orang yang betapa lemahnya isteri kita, yang ada benda yang dia buat kita tak suka, tak boleh tunjuk pada orang lain kerana menjaga maruah dan harga diri dia. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita ada anak lebih daripada seorang, katalah 3 orang, seorang buat hal, kita juga dalam Islam santunan terbaik adalah kita tak marah anak kita tadi itu depan adik-beradiknya yang lain. Berapa sekalipun umur anak kita, lagi-lagi yang dah bersekolah, dia ada muruah, dia ada harga diri, dia juga ada pride dan ada harga dirinya, air mukanya itu ada macam kita. Manusia bila buat salah, kita tak suka ditegur oleh orang, lagi-lagi tegur depan-depan. Sebab tu kalau orang buat benda yang salah, dia cuba sorokkan, dia tak bagi tahu pada orang, dia sembunyikan. Sebab pada dia kalau orang tahu, malu dia, walaupun dia berterusan melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu naluri fitrah manusia. Begitulah juga dengan anak. Elakkan daripada kita memarahi, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Ialah tengah marah ni kadang-kadang apa perkataan pun boleh keluar di depan adik-beradik yang lain, kerana ini akan menyebabkan dia juga rasa rendah diri, dia juga terasa hati. Jadi dia hanya patuh kepada ibu dan ayah ketika itu, tapi tidak menjadikan dia menghormati ibu dan ayahnya pada ketika dan juga tempat yang lain. InsyaAllah kita akan sambung bicara kita dalam kuliah bulanan kita ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan kita dikurniakan seperti mana dalam surah As-Saffat ayat 100, doa kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, kurniakanlah kepadaku anak-anak daripada kalangan yang salih dan juga salihat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat Al-Asr.
Allah